Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri, datang umai perkenal diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 21 Oktober 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memberi jaminan sekuriti makanan kekal cukup dan stabil jika berlaku sebarang kecemasan dan bencana termasuk peperangan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata KPKM komited dalam memastikan bekalan sumber makanan terjamin dan simpanan kekal stabil. Tambahnya sehingga Oktober 2024, jumlah keseluruhan stok beras berjumlah 1.1 juta metrik mencukupi untuk tempoh 5 bulan. Jelasnya pihaknya juga turut giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan ketersediaan dan kecukupan makanan khusus untuk komuniti terpilih. Selain itu, hubungan baik dengan negara-negara pembekal juga turut memberi kelebihan jika Malaysia berada dalam situasi kecemasan. Terdahulu, beliau menjawab soalan Fatul Huzir Ayub PN Greek yang menyatakan rancangan segera kementerian dalam memastikan bekalan sumber makanan negara terjamin dan mempunyai simpanan yang cukup jika berlaku peperangan atau bencana mengambil kira faktor ketegangan di Laut Cina Selatan dan keadaan iklim dunia yang tidak menentu ketika ini. Kerajaan mengekalkan keputusan pembekuan permohonan kuota pengajian pekerja asing sehingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah pekerja asing dalam negara setakat 15 September lalu telah menghampiri jumlah siling yang ditetapkan. Katanya jumlah pekerja asing dalam negara dipandu oleh ketetapan Kementerian Ekonomi dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 iaitu sebanyak 15% daripada keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara. Jelasnya Kementerian Dalam Negeri sentiasa memantau kemasukan pekerja asing bagi memastikan pematuhan kepada siling yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Mengulas lanjut, beliau berkata program pemulihan pekerja asing juga tidak akan dilaksanakan pada masa akan datang. Tambahnya, tempoh pendaftaran program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 telah tamat pada 31 Disember 2023 dan kerajaan tiada perancangan untuk melaksanakan program pemulihan baru pada masa akan datang. Suasana kecoh berlaku sekitar pukul 11 pagi tadi apabila penduduk beberapa kawasan di sekitar Ipoh mendengar dentuman kuat dan disusuli gegaran dalam tempoh beberapa saat. Pengguna media sosial mendakwa gegaran dirasai di kawasan Medan Istana, Tasik, Stadium Perak, Meru, Falim dan Manjoy. Malah ada yang mendakwa gegaran turut dirasai oleh pengguna lebuh raya Utara Selatan Plus di Terowong Menora. Bagaimanapun setakat ini masih tidak dapat diketahui punca bunyi dentuman kuat dan gegaran tersebut. Dalam pada itu, Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris memaklumkan pihaknya sedang menyiasat insiden bunyi letupan dan gegaran yang dirasai. Tambahnya lagi, hasil semakan dengan pihak Brigade Utara Pasukan Gerakan Am Ulu Kintam mendapati tiada latihan berkaitan letupan dijalankan hari ini dan Pejabat Tanah dan Galian PTG turut memaklumkan tiada letupan kuari yang dijalankan sebelum jam 12.30 hari. Kes pempengaruh popular Alif 3 yang didakwa atas dua pertuduhan menyalahguna wang berjumlah RM63,605 di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung tujuan infak akan dibicarakan di Mahkamah Session Shah Alam Rabu ini. Hakim Azura Alwi mengarahkan demikian selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk kes itu dibicarakan bersama kes yang mana Alif dengan isterinya didakwa atas 10 pertuduhan lain. Pada 20 September lalu, Alif 3 atau nama sebenarnya Muhammad Hazalif Muhammad Hazani, 30 tahun, mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan itu dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa telah secara tidak jujur menyalahgunakan wang tunai berjumlah RM36,047.30 bagi tujuan infak iftar di Mekah Syria, Palestin. Sementara pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan kesalahan sama dengan menyalahgunakan wang tunai berjumlah RM27,558.13 bagi tujuan jom sertai infak daging korban. Hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dan dengan sebat dan juga boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang.
Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang guru kasidah didakwa di Mahkamah Session Melaka hari ini atas pertuduhan amang seksual fizikal dengan menyuruh 2 orang pelajarnya melakukan perbuatan tidak senonoh Februari lalu. Tertuduh Abdul Azam Abdul Hamid, 34 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus 3 pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa telah melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dengan cara menyuruhnya menyentuh rakannya yang berusia 12 tahun. Kesemua perbuatan itu dilakukan oleh tertuduh kira-kira pukul 1.30 pagi di sebuah pusat kasidah dalam daerah Melaka Tengah. Sabit kesalahan tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat bagi setiap pertuduhan mengikut Seksyen 14-B Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang boleh dihukum di bawah akta yang sama. Difahamkan tertuduh merupakan seorang guru sambilan di pusat kasidah terbabit dan bekerja sepenuh masa sebagai pembantu perubatan di sebuah hospital di Melaka. Kalau budaya kiteki cepat sahaja ikut, itu luahan pendakwa bebas P. Yuris yang menegur segelintir individu yang mudah menerima trend semasa namun menentang saranan berkaitan hal agama. Kata Riz atau nama sebenarnya Muhammad Haris Muhammad Ismail, 29 tahun, perkara tersebut dapat dilihat seperti video tular Thank You Kiteki dipopularkan pepengaruh Thailand Aung Samruta yang kini menjadi ikutan ramai. Menyedari hantaran dibuat boleh mengundang pertikaian, suami kepada usahawan selebriti Nilofa memaklumkan dia harus memberikan teguran. Ujarnya tidak perlu menunggu individu itu sempurna untuk bertindak mengingatkan orang lain terhadap sesuatu isu atau permasalahan. Difahamkan Kiteki merujuk nama pembantu peribadi yang sering menemani Aung membeli belah. Disebabkan keunikan sebutan tersebut, laman sosialnya meraih perhatian jutaan pengikut, bahkan ramai mengikuti trend Kiteki dalam video mereka. Terdahulu, P. Yuris antara pendakwah yang lantang memberikan pandangan mahupun teguran menerusi laman sosialnya. Berita dunia. Seorang wanita tular di media sosial berikutan sebuah video memaparkan dirinya menangis ketakutan apabila seekor monyet liar menyelongkar beg galasnya. Mangsa pada awalnya mendaki Gunung Imei dalam wilayah Sichuan, China bersama rakan-rakannya sebelum dirompak oleh monyet itu ketika berada di pertengahan jalan. Gara-gara ketakutan, dia duduk di tangga sambil menangis manakala monyet terbabit tidak berhenti menyelongkar beg galas yang dibawa untuk mendapatkan makanan. Biarpun wanita itu menangis teresak-esak, monyet itu tidak mempedulikannya dan tidak berhenti membelik beg galasnya untuk mencari makanan. Video itulah itu meraih pelbagai reaksi netizen, malah ada beberapa netizen bergurau bahawa monyet itu yang sepatutnya menangis kerana hanya menemui produk kosmetik bukannya makanan. Malah ada juga netizen yang hairan mengapa mangsa tidak menggunakan kayu panjang yang dipegangnya untuk menghalau monyet berkenaan. Sebuah lapangan terbang di New Zealand memperkenalkan peraturan baharu yang menetapkan had masa tertentu kepada pengunjung dan penumpang untuk sesi perpisahan di zon penghantaran. Papan tanda di lapangan terbang Dunedin di Momona mencetuskan perdebatan di seluruh dunia selepas ia mengenakan had masa 3 minit untuk memeluk orang tersayang sebelum berlepas. Lapangan terbang itu juga menyarankan agar mereka yang berhasrat mengambil masa lebih lama untuk mengucapkan selamat tinggal supaya menggunakan tempat letak kereta. Ketetapan itu menimbulkan pertikaian media sosial dengan orang ramai mengecam peraturan had masa tersebut dan menganggapnya tidak berperi kemanusiaan. Walaupun sebahagian mereka juga berpendapat bahawa polisi itu adalah idea yang baik dan wajar diaplikasikan di lapangan terbang lain. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lapangan Terbang Dunedin, Daniel De Bono berkata pihaknya menyedari kegusaran orang ramai berkaitan ketetapan had masa itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 5.3% pada suku ketiga 2024, lanjutan daripada peningkatan kukuh 5.9% pada suku sebelumnya menurut anggaran awal yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Bagi tempoh Januari sehingga September 2024, keluaran dalam negeri kasar KDNK bertumbuh 5.1% berbanding 3.8% pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzim Mahidin berkata, pasaran buruh yang stabil, tekanan inflasi yang sederhana, dasar fiskal dan monetari yang menggalakkan serta pemulihan berterusan dalam aktiviti pelancongan dijangka meneruskan momentum pengembangan dalam ekonomi domestik. Katanya trend positif dalam perbelanjaan pengguna dan peningkatan pelaburan juga dijangka dapat merangsang pertumbuhan ekonomi pada suku tahun ini. Beliau berkata prestasi ekonomi pada suku ini dipacu oleh sektor perkhidmatan yang meningkat sebanyak 5.1%, diterajui oleh subsektor perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan serta perkhidmatan perniagaan. Kerajaan harus mempertimbangkan penggunaan e-dompet atau e-wallet sebagai mekanisme baharu dalam penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan 2025. Langkah ini bertujuan mengurangkan risiko penyalahgunaan serta memberi fleksibiliti yang besar kepada rakyat untuk mengakses subsidi melalui platform digital yang mesra pengguna. Pensyarah Kanan Putera Business School PBS Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata penggunaan e-wallet selaras dengan era digital dan dapat memastikan subsidi disalurkan lebih cekap serta kerajaan boleh menggunakan pangkalan data seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN atau pangkalan data utama padu untuk memastikan hanya golongan layak menerima subsidi. Sementara itu, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Taha Muhammad Omar berkata, kerajaan boleh mempertimbangkan sistem pendaftaran kenderaan sebagai alternatif penyasaran subsidi RON 95. Beliau mencadangkan subsidi diberikan kepada kenderaan milik individu berpendapatan rendah atau sederhana, sementara kenderaan mewah serta yang didaftarkan atas nama syarikat atau warga asing dikecualikan daripada subsidi. Selain itu, beliau mencadangkan penggunaan MyCard digabungkan dengan aplikasi digital di mana MyCard mengesahkan identiti dan aplikasi digital atau e-wallet memantau kelayakan berdasarkan maklumat terkini pendapatan dan status kewarganegaraan. Berita sukan. Kejayaan meraih 3 mata setelah menundukkan Terengganu FC TFC 1-0 di Stadium Darul Aman disambut dengan linangan air mata oleh pengendali Kedah Darul Aman FC KDAFC Nafuzi Zain sebaik berakhir perlawanan itu. Nafuzi mengakui terharu melihat para pemain berjuang memberikan segala yang terdaya meskipun dalam keadaan mereka dihimpit 1,001 masalah akibat ketiadaan gaji selama 7 bulan. Katanya tiada ungkapan mampu dilafazkan bagi menggambarkan rasa terima kasih beliau kepada pemain yang menampilkan sikap sangat profesional dan bersungguh-sungguh dalam menjaga nama bola sepak Kedah. Clayton Santos menjaringkan gol tunggal pada masa tambahan separuh masa pertama memberikan kemenangan kepada pasukan KDAFC. Nafuzi berkata deretan kecederaan pemain selepas minit ke-70 menunjukkan mereka memberikan segalanya untuk menyaingi TFC walaupun ketinggalan dari aspek kekuatan fizikal dan mental. Pengendali Real Madrid Carlo Ancelotti mencabar pasukannya untuk terus memberi tekanan ke atas Barcelona dalam saingan La Liga musim ini selepas melakar kemenangan 2-1 ke atas Celta Vigo awal pagi semalam. Pada aksi di Stadium Balaidos itu, skuad The Galacticos terpaksa berhempas pula sebelum meraih 3 mata berharga hasil jaringan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior sekaligus memberi tekanan kepada pendahulu Liga Barcelona ketika ini. Katanya lagi keputusan yang diraih tidak semudah yang disangka kerana pasukan tuan rumah telah memberikan tentangan sengit dalam menyukarkan misi pasukan untuk meraih 3 mata penuh. Sementara itu, Ancelotti turut memuji impak pemain veteran Luka Modric yang mencipta sejarah menjadi pemain tertua yang membuat penampilan bersama Real ketika berusia 39 tahun 40 hari sekaligus memadam rekod legenda Ferenc Puskas. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 22 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja pada saya Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.